Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi. Pada saat ini kita berada di majlis yang ditaja oleh sahabat-sahabat solehah, pengajian tajwid bimbingan Ustazah Saniyah Sulaiman, sempena ulang tahun kelahiran Ustazah Saniyah Sulaiman. Moga-moga yang pertama sekali Allah panjangkan umur Ustazah dalam taat, diberkati umur dan dimudahkan semua urusan dan dimurahkan rezeki insya-Allah. Kepada para muridnya didoakan mudah-mudahan mereka jadi murid yang benar, istiqamah dan dapat beramal dengan ilmu, dan seterusnya berusaha untuk menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Pada pagi ini kita berada di dalam kuliah khas online di bawah tajuk Guru Memandu Kita Menjadi Insan Mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru memandu kita menjadi insan mulia. Tingginya kedudukan guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah melantik dan mengangkat malaikat Jibril menjadi guru kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingginya seseorang guru itu juga pada
apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala selagi akan mengangkat sentiasa orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang memiliki ilmu itu berdarjat-darjat. Maksudnya ketinggian orang yang diberi ilmu itu ialah mereka akan diangkat, terus diangkat kepada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anak murid pun yang ada ilmu, Tuhan angkat. Apatah lagi guru-guru kita yang memiliki ilmu lebih daripada kita dan memiliki taqwa yang lebih daripada kita. Tentulah mereka sentiasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karamah guru ni ialah pada banyak perkara. Seperti mana yang sedia kita maklum, sesuatu amalan yang kita berbuat baik kepada orang, kalau kita mengungkit amalan itu, maka hilanglah pahala kita. Kecuali yang mengungkit kebaikan yang dia buat kepada kita, tidak hilang pahalanya, ialah guru dan juga ibu dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, mak kita kata pada kita, nak besar hang ni, nak besar hampa lah adik-beradik, hanya Allah Maha mengetahui. Tak mudah. Teruk. Dia mengungkit kebaikan yang dia buat, tak hilang. Begitu juga seorang guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sebut pada anak muridnya barangkali sudah jadi seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Contoh jadi menteri, ataupun jadi profesor, jadi pensyarah, jadi apa, atau hari jumpa dengan cikgu dia, atau hari jumpa dengan ustaz dia. Jadi ustaz dia kata, "Dia buat apa lah ni?" "Saya sekarang mengajar ustaz." "Di mana mengajar?" "Di UKM." "Oh, pensyarah dah ni." Alhamdulillah. Jangan lupa no, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ABC dulu cikgu mengajar. Kenai huruf 1, 2, 3 cikgu mengajar. Dia ungkit dia punya kebaikan, tak hilang. Jadi begitulah mulianya seorang guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mulia kita pada kita memuliakan guru kita. Dan karamah guru lagi ialah kalau kita melakukan sesuatu amal soleh kerana ustaz kita, kerana guru kita, kita dikira melakukan itu dengan ikhlas. Kalau kita buat sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana orang, jadi namanya riya. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana ustaz kita, kerana guru kita, namanya ikhlas. Contoh, ustaz suruh sembahyang duha hari ni 4 rakaat. Kamu pun buat 4 rakaat. Jadi kamu dikira buat itu kerana Allah. Sebab guru memandu kita, menyuruh kita melakukan kebaikan. Tu hebatnya guru. Dia suruh kita buat sesuatu, kita buat itu kerana dia, dikira kita buat kerana Allah. Sebab mana ada guru yang mengajak anak murid dia buat jahat. Melainkan guru semua mengajar, memimpin para muridnya kepada kebaikan. Diajak hari-hari buat baik. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebagai seorang murid, wajib kita melaksanakan apa yang disuruh oleh guru, sekalipun suruhan dia itu menyalahi kehendak kita. Kalau ikut kita tak buat macam tu, tapi ustaz suruh, wajib buat.
Apa hukum tak buat? Berdosa. Haram hukumnya kita menyalahi perintah guru. Begitu juga setiap larangan dia. Perkara tu bukan perkara haram, tapi dia tak bagi buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita suka buat macam tu, tapi oleh kerana dia tak bagi, tak boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pandangan kita, macam betul pandangan kita, macam salah pandangan guru kita, tetap kita kena buat seperti mana yang dia suruh. Maka timbullah satu ungkapan masyhur, khata'u syaikh ahsanu min sawabil murid. Salah seorang guru itu lebih baik daripada betul murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia suruh, pada otak kita, kalau ikut ustaz jadi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikut dia buat macam ni, akan jadi macam ni. Tengok dia ikut ustaz, jadi seperti mana dia kata tadi. Betul aku duk kata tadi, kalau ikut ustaz nanti macam ni, kalau ikut aku tak jadi macam ni. Baik. Jadi bila mana salah ustaz sekalipun, kesannya daripada benda yang dia buat itu negatif, tetap ada hikmahnya, tetap ada barakahnya. Kalau murid dia tak ikut ustaz, dia buat macam dia, sekalipun betul, sekalipun kesannya positif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia tidak ada berkat. Sekalipun betul, berkat tak ada. Guru sekalipun salah, tetap ada berkat. Macam mana boleh kita faham tak ada berkat? Timbul rasa sombong dalam hati dia. Cuba tengok, aku betul, pandangan aku kena, pandangan ustaz tak kena. Jadi menimbulkan sombong. Jadi itu yang menyebabkan berkatnya hilang. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka hak tu pertama sekali. Sekalipun bila mana ustaz kata, nak tanya ni, ada kerja tak ustaz nak minta tolong? Sekalipun kita ada kerja, jawablah. Sekalipun kita ada kerja, jawablah. Apa boleh saya tolong? InsyaAllah ustaz, saya khidmat. Jadi kita mengutamakan ustaz melebihi diri kita. Tentulah terletaknya rahmat dan keberkatan yang Tuhan akan limpahkan kepada seorang murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi perhatikan. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang dengan kita letak nombor 2 kerja kita, dengan kita letak nombor 1 kerja ustaz kita, tok guru kita, cikgu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kerja kita tu akan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita utama kerja kita akan buat, tapi susah. Tapi lepas kita mengutamakan ustaz kita, Muhammad Sayyidina Muhammad, kita buat kerja kita, Allah mudahkan. Itu berkat. Jadi jangan takut untuk berkhidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tajuk yang kita baca ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang yang mulia dipandu oleh gurunya ialah seseorang yang berada di majlis gurunya penuh dengan peradaban dan akhlak yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama sekali, bila duduk di majlis guru, jangan ketawa di hadapannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bila kita bercakap dengan guru kita, jangan tinggikan suara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Seperti halnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sementara nak jadi pribadi Sayyidina Abu Bakar, pribadi Sayyidina Umar itu mulia, mereka terlebih dulu melalui jalan-jalan mereka terdidik. Satu hari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka ada satu isu, entah apa isu tu, mereka bercakap. Dan Sayyidina Abu Bakar nak menegakkan hujahnya, Sayyidina Umar nak menegakkan hujahnya. Akhirnya suara mereka jadi tinggi. Mereka pun bercakap tu kan jauh sangat, depan rumah Rasulullah. Ketika itu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu bercakap, kamu tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Jadi bila turun ayat tu, akur dan tunduk Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan Sayyidina Umar ni bila dia bercakap, sampai Nabi kata, deras sikit, Umar ni Abu Bakar, hang kata apa? Jadi dia cakap tu macam berbisik betul. Hang kata apa Bakar? Kuat sikit. Pasal jangan tinggikan suara lebih daripada suara ustaz kita, suara ustazah kita dan para guru kita. Dan kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita mengunjung ke rumah para alim ulama, tutup guru, ustaz kita sendiri, jadi kita bila kita berziarah dia, kita jangan bercakap sehingga dia kata apa hajat. Apa hajat, nak kata apa? Selagi mana dia tak buka ruang tu, tak ada. Kalau dia tak buka, main saja, dengar saja, lepas tu balik. Kalau dia tak buka, itu adab. Saya ingat waktu mana kami ziarah Babai sepanjang. Saya berziarah itu, saya pergi dengan YB Batam Mereka Ustaz Fadli. YB Ustaz Fadli. Dia dikira murid yang hampir dengan Syekh dengan Syekh Babai. Kami sampai tu dalam pukul 3 lebih-lebih dekat asar, Babai tengah mengajar. Yang hebatnya Babai bila dia mengajar, dia tak pakai speaker, tapi satu masjid semua dengar dia mengajar. Ratus-ratus anak murid dia tu dengar dia mengajar, suara dia tu dengar. Jadi mungkin di antara sebabnya pondok ni di tengah-tengah kampung, jauh daripada bunyi enjin kereta. Nak dengar pun bunyi kicauan burung je. Ya, suara bercakap walaupun tak pakai speaker, tetap satu masjid orang dengar. Sebelum daripada tu, sebelum kami jumpa dengan Babai, mai orang tu, mai orang ni, semua ada hajat dengan Babai. Selesai daripada dia mengajar, orang-orang ni semua pakat pergi rumah dia dan dengan hajat masing-masing. Kami ni duduk luar, pasal tak dipanggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dah telefon baba, kata-kata kami nak pergi. Saya tanya, dah habis urusan orang lain semua. Jadi orang beritahu, baba panggil. Kita pun pergilah ke rumah Babai, duduk di ruang tamu rumah dia. Ruang tamu rumah dia macam beranda tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi akhlak yang tunjukkan oleh Ustaz Fadli. Tapi kalau tak panggil, kalau dia tak panggil duduk tang tu, jadi dia panggil, baru kita pergi. Bila kita pergi, bila kita duduk tu, kita tak perlu nak tanya soalan. Baba dah bercakap tajuk yang kita nak tanya. Itulah karamah dia. Dan saya pun dapat jawapan yang saya nak tanya. Kalau dia tanya apa hajat, barulah kita cerita hajat. Jangan Tok Guru saya ni ada hajat sikit. Banyak orang macam tu, kebanyakan orang macam tu. Selagi mana Tok Guru tak kata apa hajat,
tak perlu buka mulut untuk tanya hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada dia suruh kita cakap ataupun dia bagi isyarat. Isyarat tu kita dapat kita faham, maknanya dia minta kita cerita kita nak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu adab lagi. Tak boleh makan bersama-sama dengan Tok Guru, dan tak boleh makan bersama di depan dia, tak boleh. Dan tak boleh tidur bersama dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dekat dengan dia, tak boleh juga. Kecuali kalau dia kata mai makan sini, ataupun dia kata makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah berkhidmat dengan Tuan Guru Pak Long Syekh Muhammad Abdullah, ketua dia ulama PAS dulu. Waktu tu saya sebagai si usaha dia ulama. Program itu dibuat di Langkawi. Para ulama yang hadir diberi chalet untuk tidur berehat, program dalam sehari semalam. Jadi dia kata kat saya, Ustaz kena tidur dengan Pak Long Syekh Muhammad. Dia uzung, dia kecil mana, darah tinggi, jantung semua dia ada. Dia kata insya-Allah. Jadi dia pun nak orang duduk dengan dia. Jadi bila masuk dalam chalet tu, Pak Long tidur atas katil, saya tidur di bawah. Dia pun tak kata apa. Pasal semacam tu sepatutnya kita dengan orang lebih tua. Lebih-lebih lagi dia guru kita, dia ulama. Dan Pak Long dia tak mau tidur dalam keadaan tutup lampu. Dia nak lampu tu terbuka. Saya pun boleh tidur lampu tu buka. Tapi sepanjang malam saya tidur tak jerak. Mungkin orang suruh kita khidmat, takkan khidmat nak tidur sampai kerung tu. No? Tengah malam Tok Guru minta apa-apa tak sedang. Tok panggil kita duk tidur kerung tak sesuai. Jadi saya tidur tu saya cover. Jangan tidur jerak sangat. Sepanjang malam tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Long Syekh Muhammad ni tidur malam ni, bila dia nak kalih belah kanan ataupun nak beralih belah kiri, akan keluar daripada mulutnya Allah. Nak kalih kanan Allah, nak kalih kiri Allah. Tidur pula dalam 15 minit, kalih pula Allah. Tak tahu berapa puluh atau ratus kali Allah. Tu katakan ulama. Jadi mulut keluar Allah tu hati dia tidur. Tapi tidur tu punya hebatnya, dia boleh bunyi Allah. Allahu Akbar. Baik, jadi subhanallah, tak boleh makan dengan dia, tak boleh tidur dengan dia, dan tak boleh tidur dekat dengan dia pun tak boleh. Pasal apa? Takut kita tersalah adab. Tak langsung nampak kita tak elok di mata dia. Habis lah kita. Kita nak jaga adab, tapi kita bila tu pada mata dia tak elok kita buat. Habis kita. Jadi elakkan dari makan di depan dia, tidur bersama dengan dia ataupun dekat dengan dia. Kecuali dia suruh, tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan peliharakan diri daripada kita buat sesuatu yang membawa faham dia, kita tak hormat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu penting. Kalau kita buat sesuatu yang pada pandangan dia rasa kita tak muliakan dia, wa dzalika huwal khusranul mubin, kita akan mendapat kerugian yang sangat nyata. Sebab tu kita dalam hidup ni dapat sesuatu perkara yang baik, maka kita disuruh kata berkat guru saya.
dapat isteri yang baik, dapat suami yang baik, Allah murahkan rezeki, boleh beli kereta baru dan sebagainya. Semua hak baik-baik ni semua kata berkat guru saya. Jadi subhanallah, guru ni wajib diajak anak murid dia menghormati dia. Wajib. Kalau kamu jadi guru nanti ada anak murid, wajib ajak anak murid menghormati kita. Dan jangan bagi anak murid melihat kita tak elok di mata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita pun kena jaga akhlak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata wa dzalika huwal khusranul mubin, itulah merupakan satu kerugian yang sangat nyata. Maknanya sesuatu yang kita telah peroleh akan dicabut dengan sebab buruk adab yang kita buat depan guru. Kadang-kadang guru dah terima kita, tiba-tiba dengan buruk adab kita dijauhkan daripada dia. Jadi kalau jauh dengan guru, berarti dengan Tuhan pun jauh. Kalau dekat dengan guru, berarti dengan Allah pun dekat. Okey, sebagai kita yang nak jadi mulia pada pandangan guru kita, apa dia suruh, jangan tangguh-tangguh, buat sekarang tu juga. Kadang-kadang kita buat guru kita macam kawan kita, tak apa, lagi kita buat. Bila suruh, lah tu buat. Dia panggil al-mubadaratu ila khidmatih, bersegera berkhidmat pada dia. Bersegera ni biqadril imkan, kemampuan nak buat segera tu maknanya kena guna habis potensi. Maksudnya jangan bertangguh-tangguh. Jadi kalau kita ustaz suruh sakit perut, hampirlah tandai dulu, no, kita panggil biqadril imkan. Kalau tak ada urusan ustaz kita lah kena diutamakan. Sama ada khidmat tu ialah khidmat menggunakan tenaga kita, ataupun khidmat menggunakan harta kita, ataupun khidmat menggunakan perkataan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru saya tengok satu video Habib Omar, dia berjalan, tiba-tiba ada orang minta duit, tak tahu dah negeri mana, Yaman ke ataupun di mana. Habib Omar perintah anak murid dia, ni orang minta duit, nah kawan tu akan bagi duit dekat orang dekat Habib Omar sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, mungkin Habib Omar dia tak pakai duit lah, tak buat duit lah. Habib Omar ni orang cerita karomah dia lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau dia nak keluar negara untuk berdakwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak keluar berdakwah, jadi masa dia tetap perjalanan dia tu, time dia ialah pilihan dia nak pergi masa mana. Dia turun daripada rumah, naik kereta tu, dia terus syum masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dalam kota baru, dibuka. Kita ni ustaz tengah mana pun dia kena berhenti, kan? Apa semua dia ada, semua Allah mudahkan dengan urusan para ahli khidmah. Terus. Kita tengok dulu Pak Tih Jisa naik bas tak pernah bayar. Dia naik bas, Allah cuit hati siapa-siapa nak bayar dia. Jadi para awliya ni Allah mudahkan urusan, sebab mereka mudah patuh pada Allah. Bila mereka patuh pada Allah, semua urusan mereka mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi khidmat itu menyebabkan seseorang sampai kepada Allah. Istilah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, para awliya dia panggil rijal. Kata ulama, khidmatur rijal,
sababul wisal. Khidmat para awliya itu waktu mereka jadi murid ialah sebab mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam tajuk ni yang kita nak tekan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru yang memandu kita menjadi insan mulia ni, yang paling penting ialah selalu hadir majlisnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau tak boleh hadir majlis pengajian? Taib. Maka ulang-ulangkan doa kepada dia. Tak boleh pergi uzur keuzuran. Jadi berdoa kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila guru kita pandang kita, pandang tu maknanya respect. Respect ni dia main selepas mana hal kita buat tu dia buat tanpa henti, berlaku perulangan. Dan guru pun telah mensahkan memang perangai dia suka khidmat. Sampai ustaz kata macam tu. Ada orang yang dia khidmat ikut time, rajin. Khidmat ni maknanya kita ni tahu kerja kita. Kita ambil pot tu kerja kita. Contohnya, ustaz suruh jaga pokok bunga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kamu tu ialah ahlul khidmah tentang pokok bunga. Kalau ibarat orang kerja dengan orang gaji dia panggil. Orang gaji tahu kerja dia kena basuh kain, dia kena sapu sampah. Dia tahu kerja dia. Jadi kita khidmat pada guru seolah macam orang gaji. Tu yang Sayyidina Ali kata, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa ajar aku satu huruf, rela dah aku jadi hamba dia. Siapa yang ajak aku satu huruf, pasal Sayyidina Ali kata aku dah rela menjadi hamba dia, sebab dia aku iktiraflah guruku. Jadi aku ni merendahkan diriku, aku nak jadi, aku dah boleh menjadi hamba dia. Posisi tu jangan tinggal, sebab tu menyebabkan sampai kepada Allah. Kadang-kadang tak sampai dengan amalan kita, amal soleh kita, dengan Quran kita, dengan sembahyang sunat kita, kadang tak sampai dengan sebab itu. Dia sampai dengan khidmat. Dulu Syekh Fahmi Zamzam almarhum, guru dia main Malaysia, iaitu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Dia duduk start, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu rumah, waktu tu rumah Abim, markas Abim. Syekh Fahmi Zamzam ni sepanjang dia tidur di mana? Di luar. Syekh duduk dalam bilik, dia duduk luar bilik. Tidur macam tadi juga. Makna cover supaya kita tak lena sungguh. Sebab takut tengah malam kalau Maulana Abdul Hasan nak ayak ke, nak apa ke, macam tu. Kalau alul khidmah di Yaman untuk berkhidmat untuk para habib, kadang-kadang mereka dah tua. Khidmat dengan habib daripada muda sampai tua. Kalau khidmat di rumah guru mereka ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad, mereka tidur tak tidur terlentang, tidur duduk. Tapi semua kebanyakan mereka tu semua awliya. Dengan sebab khidmah langsung jadi awliya. Dia tengok anak guru kita makam apa, kita akan warisi makam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebab tu kata ulama, mandat yang kita dapat daripada guru kita tu, dia seperti saqih. Guru kita tu ialah orang yang support minuman.
yang support minuman pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia sumber mata air, dia sumber kebaikan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sumber kebaikan dunia kita dan sumber kebaikan akhirat kita. Duduk tang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi beruntunglah orang yang boleh, beruntunglah orang yang kerjanya mengkhidmati gurunya. Sebab kadang-kadang dalam tasawuf ni kepentingannya ialah uzlah, menjauh daripada orang, duduk dengan Tuhan, berzikrullah dan sebagainya. Tapi kata ulama, al-julus ma'al arifi billahi afdalu minal uzlah. Kita duduk dengan tok guru kita, duduk dengan para ahli ulama, duduk dengan para awliya, itu lebih afdal daripada kita beruzlah. Sebab dia lebih cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Okey. Jadi itulah guru pada pandangan agama. Guru pada orang yang berjalan kepada Allah. Lagi satu. Kita ni dengan ustaz kita tadi zahir, hak ni hati. Kita kena mengiktikadkan kesempurnaan dia. Sebab itu ada orang yang membeza-beza. Tok guru dia dengan tok guru tu, tok guru ada ilmu lagi, tok guru dia kurang sikit. Haram mendapat pengetahuan. Bila kita berguru dengan satu orang guru, kita kena menganggap bahawasanya dia ialah seorang yang sempurna. Semualah ilmunya, takwanya dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab guru ni, guru ialah tapak kaki, guru ialah qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru ialah merupakan tapak kaki Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana? Sebab itu orang yang ikut, bila guru tu tapak kaki Nabi, tapak kaki ni orang ikut. Bila kita nak ikut Nabi, kita jalan, kita akan mengikut jejak. Jadi guru kita adalah jejak kita. Dia konon kot ni, kita pergi ikut tu. Dia pergi ikut kita. Mana pun kita kena ikut jejak dia. Itulah yang menarik akhlaknya mai kita. Itulah yang menarik ilmunya mai pada kita. Itulah yang menarik dalam hatinya mai pada kita. Itu penting. Guru ni bukan kita main mengaji ya. Kita menjejak, kita ikut perangai dia apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pun tak kenal. Kita tak kenal orang, dan kita tak kenal ustaz kita siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenar-benarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana kita tak tahu dia siapa, jadi kita ikut dia bagi rapat. Nanti kita akan dapat perolehan-perolehan daripada dalam hati dia. Kalau dia ahlullah, kalau dia orang Allah. Okey. Hati juga mentazimkan dia. Ni ta'zim. Hak tadi luaran. Kalau hantar esej ke ustaz, ustaz tu USTAZ. Besar semua huruf. Huruf semua kena besar. Sebagai menghormati dan memulia, membesarkan dia. Membesarkan guru ni tak kira sama ada guru kita ada ataupun guru kita tak ada depan mata kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kita memuliakan dia tu bukan depan dia kan, belakang dia pun kita muliakan dia, seolah dia depan kita juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita dalam mendidik diri kita mengasihi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi itulah tanda benar kita jadi murid dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, bi qadri tasdiq yakunu tahqiq. Bi qadri tasdiq yakunu tahqiq. Cara mana kita benarkan guru kita? Cara tu kita akan mendapat Allah subhanahu wa ta'ala. Kekejapan kita terhadap, keyakinan kita terhadap Allah itu ialah sejauh mana kita benarkan guru kita. Kadang-kadang orang mengaji ni dia tak benarkan sungguh. Dia percayalah bab-bab ni, pak-pak ni, tapi hak ni dia kata hak ni tak boleh pegang. Hak ustaz kata tak boleh pegang. Hak ni tawakul ustaz. Hak ni KIV ustaz. Tak dapat tuan. Allahumma salli ala. Bahkan siapa-siapa yang tak benarkan guru dia, tak ada istilah perjalanan untuk dia. Tak ada istilah perjalanan dia kepada Allah untuk dia. Walaupun duduk dengan gurunya 1000 tahun, tak ada apa, tak berjalan. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, maka inilah panduan-panduan untuk kita faham bagaimana kita nak jadi orang yang terpandu dalam kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita jaga semua perkara-perkara tadi, maka itulah jalan untuk menjadi insan yang mulia. Semua ialah dengan panduan daripada guru kita untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat solihah pengajian tajwid bimbingan Ustazah Sania Sulaiman. InsyaAllah Allah mudahkan untuk menjadi para murid yang benar dengan gurunya, seterusnya menjadi tinggalan berharga mereka kepada umat pada saat nanti guru sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, insya-Allah. Moga Allah murah rezeki mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah ampun kesalahan dan dosa mereka, Allah jauhkan mereka daripada mara bahaya dunia dan juga mara bahaya akhirat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحانك اللهم تعالى أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا